Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat sidang maghrib yang dirahmati Allah, daras yang akan saya sampaikan pada malam hari ini ianya berkaitan dengan hakikat bersumpah atas nama makhluk di dalam Al-Quran. Dan tajuk yang akan saya jelaskan pada malam ini yang diterangkan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam berkenaan dengan falsafah bersumpah ke atas makhluk di dalam Al-Quran. Namun sebelum itu ingin saya menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya kita mengingat kembali apa yang telah dijelaskan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam daras yang disampaikan pada 15 bulan 3 yang lalu, di mana beliau menjelaskan berkenaan dengan hakikat bersumpah atas nama makhluk dalam Al-Quran. Beliau bersabda bahawa kebelakangan ini penentang kita yang bersalah itu membuat bantahan bahawa kenapa di dalam Al-Quran ada persumpahan atas makhluk-makhluk, sedangkan ia melarang pengikut agama lain. Ada kalanya bersumpah demi pokok, demi siang atau malam, ada kalanya demi bumi dan jiwa. Bantahan seperti ini memberi kesan yang sangat buruk. Hendaklah diingat bahawa di dalam Al-Quran adalah merupakan sunnah dan kebiasaan umum ilahi mengaitkan sesuatu perkara yang memiliki ciri khas bukti yang jelas dan nyata untuk tujuan menyampaikan bukti-bukti dan hakikat-hakikat. Jadi, sumpah itu bertujuan sebagai mempersembahkan dalil dan keterangan. Jadi ini penerangan yang dijelaskan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam sebelum ini, di mana mengapa Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluk di dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Dan ini disebabkan adalah ini merupakan sunatullah, bahawa dia mengaitkan sesuatu perkara yang memiliki ciri khas bukti yang jelas dan nyata untuk tujuan menyampaikan bukti-bukti dan hakikat-hakikat. Jadi beliau jelaskan dan tekankan di sini bahawa sumpah itu bertujuan sebagai mempersembahkan dalil dan keterangan. Itu daras yang disampaikan pada 15 bulan 3 yang lalu yang berkaitan dengan daras yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya beliau menjelaskan lagi falsafah bersumpah ke atas makhluk di dalam Al-Quran. Beliau bersabda, saya ingin merujuk semula ke arah perbahasan asal yang tadi itu dengan berkata bahawa bantahan yang dibangkitkan terhadap sumpah-sumpah di dalam Al-Quran, ia juga adalah sebahagian daripada serangan terhadap Islam itu. Setelah merenungkan dan berfikir dengan mendalam, rahsia ini telah terbuka kepada saya bahawa di mana pun terdapat bantahan di dalam Al-Quran oleh orang-orang yang berfikiran sempit, di sana jugalah terdapat kebenaran dan makrifat yang sangat tinggi nilainya, yang mana mereka tidak maklum pada perkara itu disebabkan oleh permusuhan mereka terhadap kebenaran, dan mereka hanya membaca Al-Quran untuk mencari kesalahan dan membangkitkan persoalan di dalamnya. Ingatlah bahawa Al-Quran Syarif ada 2 bahagian, malah ada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian yang mana serendah-rendah darjat manusia yang buta huruf pun boleh memahaminya. Yang kedua ialah bahagian di mana manusia peringkat pertengahan boleh memahaminya, walaupun mereka tidak buta huruf sepenuhnya, tetapi tidaklah juga mereka itu mempunyai ilmu yang sangat banyak. Bahagian yang ketiga adalah untuk orang-orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan mereka disebut sebagai ahli falsafah. Inilah kelebihan Al-Quran, bahawa ia memberi pelajaran yang sama kepada ketiga-tiga jenis golongan itu. Hanya satu saja pelajaran yang diberikan kepada mereka yang buta huruf
di peringkat pertengahan dan ahli falsafah yang bijak pandai. Ini juga adalah kebanggaan Al-Quran bahawa setiap kelompok manusia memperolehi keberkatan daripadanya berdasarkan pada kemampuan dan kedudukan diri sendiri. Ringkasnya, jawapan kepada persoalan yang dibangkitkan terhadap sumpah Al-Quran ialah sekiranya tidak ada saksi pada suatu perkara, sumpah adalah sebagai saksi baginya. Sama ada dari segi undang-undang, hukum syariat dan amalan secara umumnya. Hal ini suatu yang disepakati bahawa apabila ketiadaan saksi, maka cukup dengan sekadar bersumpah dan sumpah itu adalah sebagai ganti kepada saksi. Demikian pula sunnah Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran bahawa untuk membuktikan sesuatu teori, perkara yang jelas dan diyakini dijadikan sebagai saksi supaya hal-hal yang bersifat teori dapat dibuktikan. Malfuzat, Jilid 1 edisi baharu Urdu, halaman 204.